Dah ada tak button record tu? Melodi lah. Ada dengar lah, ada. Ada. Uh, Okay. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Okay. So hari ini kita sambung kita punya chapter elektrik. Okay, chapter elektrik. Chapter elektrik masuk rintangan ataupun resistance. Okay, so hari tu kita dah belajar dengan apa dia maksud current, lepas tu charge elektrik equation yang ada. Okay, sub topik yang previous ni hari tu kita belajar pasal charge, betul tak? Medan elektrik, okay, dekat charge tu. Lepas tu kita belajar ada dua equation, okay, kekuatan charge. Satu kalau charge itu sendiri, satu lagi charge di dalam partikel charge di dalam medan elektrik. Dia ada dua, antara dua plate tu kan. Okay, lepas tu kita masuk pula ada satu equation kita dah buat eksperimen yang effect of charge in electric field. Apa kesan charge kepada di dalam medan elektrik yang lilin, yang pingpong. Lepas tu kita continue pula maksud definition current dengan potential difference. Okay, so itu previous lesson yang awak dah belajar, dan tolong buat latihan dalam tutorial tu. Okay, ada yang dah bagi kat cikgu jawapan tu, tapi tiba-tiba tak ada jawapan. Cikgu kena buat dulu. Minta maaf, pressure bernulis saja. Okay, yang bahagian objektif tu tak ada jawapan punya kalau saya tak buat. Okay, so saya kena buat dulu baru cikgu bagi siapa Jayan kot, Jayan tak ingat lah siapa yang bagi. Raja Mimi pun ada hantar juga. Okay, dua orang tu je lah yang PM saya, okay, yang dah buat. Okay, so rintangan. Okay, apa maksud rintangan? Okay, apa kita punya standard pembelajaran kita ni, our learning standard today. Okay, so kita compare and contrast, okay, conductor, ohm conductor and non-ohm conductor. Okay, ohm conductor, okay, and non-ohm conductor. Okay, itu satu. Alright. Okay, lepas tu kita buat solving problem, okay, for sambungan litar and combination siri dengan selari. Okay, so ini awak saya tak ingat lah, masa form 2 ada belajar saya rasa. Form 2, topik form 2 saya rasa. Betul tak? Betul tak Yuda? Saya ajar form 2, betul lah Hafizan. Form 2 cikgu ajar. Masa tu dekat kita tak ada lab. Okay, kita belajar buat sama-sama semua dalam lab, lab. Okay, so lepas tu memerihalkan faktor mempengaruhi rintangan dawai. Okay, so kita tengok faktor-faktor that affect the resistance. Okay, wire resistance. Okay, banyak hari ni. Sampai cikgu nak laju je lah. Okay, supaya kita tak terlampau ke belakang sangat. Okay, nanti kalau boleh masuk sekolah, kita terus buat eksperimen sebab banyak gila eksperimen untuk topik elektrik ni. Okay, so kita terus buat eksperimen bila masuk sekolah nanti. Yang ni cikgu laju, okay, teori. Okay, melalui eksperimen, okay, yang ini equation ni kita gabungkan semua faktor. Okay, kita ada faktor length, area, lepas tu resistivity, yang ni density. Okay, so density tu dia berkenaan dengan type of material lah, type of material. Okay, lepas tu kita tengok kerintangan dawai. Okay, yang ni dia sama macam simbol density, rho kan, density. Okay, so yang ini adalah kerintangan
dawai. Okay, so kerintangan dawai tak sempat masuk hari ni. Okay, cikgu akan hanya cover until factor, okay, that affect the resistance. Okay, next. Okay, so first sekali awak dah belajar masa form 3, masa form 2 Ohm's law. Apa dia Ohm's law? Awak buat eksperimen. Okay, awak buat eksperimen yang V equal to IR. Okay, so awak buat, okay, V dan I. Kalau cikgu ada, awak ada buat lah graph semua. Okay, so ini adalah Ohm's law. Apa Ohm's law kata? Okay, arus yang mengalir melalui suatu konduktor. Okay, boleh ambil maksud Ohm's law ni masuk dalam modul awak sekarang. Okay, copy. Okay, tapi sambil copy ambil dengar lah. Okay, arus yang mengalir dalam satu konduktor ohm, nampak konduktor ohm berkadar langsung. Okay, ni keyword je. Berkadar langsung. Arus berkadar langsung dengan beza upaya. Okay, keyword untuk definasi Ohm's law. Definition of law. Current flowing to the ohmic conductor directly proportional to potential difference. Okay, ni. Mesti ada perkataan-perkataan ni. Keyword ni. Okay. So yang melintasi konduktor jika suhu dan sifat fiziknya adalah mala. Apa benda sifat fizikal tu nanti kita tengok. Okay, dia punya length, dia punya cross sectional area ataupun diameter. Okay, tapi awak punya ni kita ambil cross sectional area. Okay, ni lah dia Ohm's law. Dah pernah tengok sebenarnya. Okay, equation ini. Okay, masa form 2. Okay, V equal to IR. Dah guna dah pun. Tak, dah guna pun. Okay, so ini kita ulang balik simbol-simbol. Okay, electrical device, ammeter, voltmeter. Okay, kita ada resistor. Okay, rheostat. Rheostat ni boleh laras kan. Okay, ni mentol. Okay, lepas tu wire, switch, bateri. Yang ni yang common lah. Okay, yang biasa. Okay, so ingat voltmeter kita kena sambung secara selari, parallel. Okay, ini kena ingat. Okay, kalau ammeter, okay, kita sambung secara series. Okay, so kenapa kita sambung voltmeter secara parallel? Because kita nak cari apa? Yang itu. From one point to another point ataupun between two point. Ini yang kita nak tahu, tengok. Okay, so dalam definition voltmeter, voltage pun ataupun potential difference pun awak dah tahu minggu lepas. Okay, mesti ada 2 point. So itulah voltmeter pun kena letak 2 point between between satu tempat lah. Kalau kat sini tak ada apa-apa pun kena juga sambung secara parallel. Okay, so next. Okay, so yang ini eksperimen ni ada dalam textbook. Cikgu rasa kalau ada dalam modul terus buat juga. Okay, so nanti naik sekolah dah kita buat eksperimen saja. Sekejap tengok. Pun tak tengok modul lagi. Okay. Banyak soalan tu. Okay. So boleh buat nanti. Okay, ada eksperimen Ohm's law. Okay. So eksperimen yang pertama inference. Apa dia inference? Okay. Okay, kalau awak tengok, tak nak beritahu dulu. Okay, so tengok apa yang daripada situation. Fizik, dia punya eksperimen mesti comes from situation. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, okay, yang ni dia pakai satu bateri. Okay. Okay, ini dia pakai 2 bateri. So, apa yang akan jadi? Okay, so voltage ni ataupun potential difference ni kat sini lagi besar. So, apa beza? Okay, beza dia, okay, dia punya brightness of bulb. Okay, brightness of bulb. Okay, so apa inference? Inference mesti ada apa? Mesti ada RV ataupun RV depends on MV macam tu. Okay, ataupun kalau awak tengok daripada segi situation, boleh juga jawab begini. Arus mempengaruhi kecerahan mentol. Sebab apa? Dalam situation awak
tengok mentol tu yang cerah. Awak tak dapat baca pun dia punya beza upaya, okay, potential difference tu. Tetapi kalau dari segi dia punya physical quantity yang betul, yang ini current influence ataupun current depends on kalau depends on maksudnya betul lah, current depends on potential difference. Current depends on potential difference sebab kita manipulate the potential difference kat sini. Kita bagi voltage dia berbeza. Betul tak? Okay. So, yang ini jadi RV, so depends on. Okay, depends on. Okay. So, semakin apa dia punya hypothesis? Semakin bertambah arus, semakin bertambah beza keupayaan. Okay. Semakin bertambah arus, semakin bertambah beza keupayaan. Sekejap, saya pun dah confused. Arus mempengaruhi kecerahan mentol. Arus influence the potential difference. Arus effect. So yang ini MV lah. Betul tak? Ini MV. Kita tengok sekejap. Betul lah. Okay. So arus MV. Okay. Arus MV. Okay. So untuk eksperimen ni, apa dia punya aim? Okay. To investigate relationship between current and voltage. Okay, dia tambah sikit. Sini for ohmic conductor. Okay, for ohmic conductor. Okay, dalam eksperimen ni, yang first ni, okay, dia buat ohmic conductor dulu. Okay, dia nak buktikan, okay, yang dawai itu ataupun wire itu, conductor itu, okay, adalah ohmic conductor atau obey the, apa maksud ohmic conductor ni? Dia obey the Ohm's law. Obey, dia patuh kepada Ohm's law. Ohm's law tu apa? V equal to I, IR. R equal to V over I. Itu dia. Okay. So, kalau yang A ni, bahagian A ni, eksperimen yang first ni, okay, dia start with ohmic conductor. So, nanti kita tengok beza. Apa yang non-ohmic buat. Okay, apa yang non-ohmic buat, kenapa dia tak obey Ohm's law? Ohm's law, sorry. Ohm's law. Okay, so dia punya manipulated variable is arus, okay, current kat sini, current, okay. Lepas tu dia punya responding variable apa? Potential difference. Okay. Lepas tu apa yang dia constant kan? Fix. Okay, apa dia constant kan? Mestilah, okay, panjang conductor, length of conductor, lepas tu diameter of conductor and then suhu. So awak dah boleh nampak dekat sini apa faktor-faktor yang kita boleh tengok nanti waktu resistance punya factor. Okay, so kita ada length of conductor, diameter of wire and temperature of wire. Okay, so next kita ada apa? Okay, dalam textbook pun okay dah tunjuk. Okay, kita ada dry cell, kita ada ammeter, voltmeter. Okay, nampak ni constantan wire. Ini constantan wire ni dia adalah satu type of wire lah. Okay, kita ada nichrome wire, kita ada copper wire. Dia adalah constantan. Okay, constantan. Tak sebut je lah macam mana pun. Okay, lepas tu kita ada rheostat. Rheostat tu nak buat apa? Rheostat ni akan kawal current. Okay, control the current. So lagi kita ada apa? Switch. Switch ni penting. Okay, switch ni penting sebab apa? Okay, nanti kita tengok kenapa dia important, okay, for eksperimen. Okay. Okay. So conductor ohm. Okay, ataupun dawai konstantan. Okay, ohm conductor yang kita guna tadi, dawai konstantan. Okay, hidupkan switch. Okay, hidupkan switch dan laraskan switch rheostat kepada 0.2 ampere. Okay, so kita kena manipulate the ampere, betul tak? Kita kena manipulate the ampere. So record bacaan voltmeter. Okay,
Sebab tadi kita kata tengok manipulated variable dia adalah current. Okey. Lepas tu kita dah ada, okey. Kita dah laraskan 0.2 ampere. Okey, lepas tu kita tengok voltmeter, catat kat sini. Area ni. Okey, nampak tak table ni? Okey, table ni current ampere, voltage potential difference voltage volt. Okey, yang ini nanti untuk apa? Untuk R. Okay, so tapi tak apa, dia tak tulis kan, awak tulis pun tak apa. Okay, so kira nisbah. Okay, so calculate the ratio. Okay, ulang eksperimen. So awak ada kan? Ada. Calculate ratio. Okay, and next, nampak ni dia repeat still sama. Kalau awak ujian amali nanti, kalau dia minta awak tulis prosedur, okay, mesti sama juga macam yang cikgu ajar. Mula-mula ada first manipulated variable, lepas tu second sentence mesti ada responding variable atau the end calculation. Okay, contoh kat sini kita ada calculation responding variable dia untuk eksperimen is voltmeter, tapi sebenarnya kita nak tahu apa? V over I, betul tak? Okay, so yang ni pun dah termasuk dalam ayat untuk responding variable. Okay, next. Repeat. Okay. Repeat eksperimen tu mesti 1, 2, 3, 4. Cikgu kata minimum 5 kan. So yang ini dah 1. Okay, so mesti ada 5. Okay. Manipulated variable untuk data. Okay. Untuk cari data. Okay. So next. Okay. Boleh ambil result ini. Okay. And then nanti saya nak minta awak buat graph. Okay, buat graph. Okay, cikgu bagi masa 10 saat untuk menyalin. Okay, nanti awak bahagi sendiri and then buat graph sendiri. Okay, so boleh? Okay, Yuda dah. Kita tengok siapa yang paling cepat ni. Dah sudah. Ada kita membuat graph semula Okay, dah sudah bagi tahu? Okay, dah Salome. Good. Okay. Nanti bahagikan Okay. So next, okay, next kita guna non-ohmic conductor. Okay. Non-ohmic conductor contoh bukan dawai konsisten, okay. Dia mentol ada filament. Okay, filament ni, okay, kenapa dia filament? Filament ni sebenarnya bergulung-gulung tau. Dia bergulung kan? Betul tak? Kalau tengok betul-betul dekat dalam bulb tu, okay, dekat dalam mentol tu, dia punya dawai yang halus tu, nichrome tu dia sangat halus dan bergulung-gulung. Okay, so kalau mentol berfilament, okay, berfilament tu maksud macam dalam mentol tu yang bergulung-gulung tu, dia gegelung tu, dia bukan ohmic conductor. Okay, dia non-ohmic. Okay, nanti kita tengok kenapa dia dikatakan sebagai non-ohmic conductor. Okay, tak apa, itu tunggu dulu. Okay, next. Lepas tu kita sambungkan dengan sama. Okay, so kita adjust dengan dia punya ni lain sikit lah. Okay, awak kena tengok berapa banyak. Kalau macam ni, kita boleh dapat 0.2 ampere. Kalau yang ni mungkin tak sampai. Sebab apa? Sebab kita menggunakan current lagi banyak untuk menyalakan mentol tu. So current dia kita boleh adjust sampai paling kecil pun 0.114 kan. Okay. So kita kita try. Okay, yang real ni jawapan ni. Okay, saya pun dah tengok eksperimen last year lebih kurang. Okay, lebih kurang. Okay, so 0.14. Okay, dia punya bacaan yang first. Okay, sekejap. Kenapa dekat table lain? Tersilap lah. Nanti awak betulkan ikutkan bacaan voltmeter. Ya, saya tengok graph. Oh, tu voltage. Okay. So awak tengok yang kat sini lah. Sekejap saya betulkan. Betulkan. Yang ini, sekejap saya tengok graph 0 ampere dia 0.1, 0.2. 0.1, okay. So yang ni yang betul. Yang dalam
So ni 0.14. 14. Saya tak perasan lah semalam. 0.18. 0.2. 0. 6 dia tertinggal, sorry. 6. 8. Ini 20. 22. Betul. Okey, lepas tu voltage dia, result dia begini. Okey, result dia begini. Okey, nanti awak calculate dia punya R. Okey, V over I. Okey. Okey, last sekali nanti, okey, awak akan dapat result dia, okey, graph dia jadi macam ni. Kalau dalam eksperimen, sebenarnya kalau ohm conductor, selama ni kita tak buat pun non-ohm conductor tau. Okey, cikgu hanya ajar untuk KBSM, okey, hanya ohm conductor. So untuk awak punya ni, dia adalah apa? Ohm apa? Awak punya syllabus kena tahu juga yang okey, non-ohm conductor. Nampak? Okay, ini bukan, ini 0.07 ni. Sekejap Apa dia R tu pula? Saya tengok result dia. Sekejap Ini result dia 10, 7. Yang ini result dia dia ambil 1.6. So, okay. So, dia punya graph mesti patutnya current versus against VI. Okay, so betul ni. Awak ni salah lah ni, betul lah. Okay. Yang ni V tau. Okay, yang ni V. Okay, so yang ini awak punya kalau non-ohmic. Okay, non-ohmic dia punya V ni, betul lah V lawan I. Okay. Confuse saya dah. Okay. V, okay, V against I dia macam ni. Dia akan jadi melengkung. Okay. Kalau ohmic, dia straight line daripada origin. Okay, nanti awak try. Okay, nanti awak try buat ohmic dengan non-ohmic. Okay, yang ni gambar jadi. Okay, so apa dia punya kesimpulan? Okay, dia punya conclusion. Okay, arus berkadar terus. Okay, kalau dia ohmic conductor. Okay, ataupun directly proportional. Okay, tapi kalau non-ohmic dia bertambah. Okay, dia bertambah. Tetapi bila awak tengok, okay, dia semakin bertambah arus, okay, semakin bertambah arus, semakin bertambah beza upaya. Yes, tapi dia tak directly proportional. Directly proportional, syarat dia mesti, okay, daripada origin, lepas tu straight. Macam tu kan? Okay, kalau yang ini, kenapa dia tidak boleh kita buat balancing ke apa, tak boleh, kenapa? Okay, sebab dia tidak mematuhi, okay, dia punya resistance itu, okay, resistance itu yang silap VI. Okay, resistance itu V over I kan? Okay, dia tidak kita panggil dia tidak malar, dia tidak constant. Kalau dekat sini V over I, dekat mana-mana pun R dia akan jadi sama. Kat sini R sama, VR sama, sini R sama. Tapi kat sini tak. Sebab awak tengok dia punya dia punya gradient kan? Dia punya gradient makin lama makin tinggi. Kenapa makin lama makin tinggi? Sebab bulb kan? Bila makin lama dia panas, dia mula-mula dia panas. Dia panas, dia punya kecerahan mentol tu, dia punya brightness dia low. Okay, dimmer sikit. Bila kita tambah lagi, lama-lama dia akan terang, lama-lama lagi terang, lagi terang, lagi terang. So dia berbeza. Okay, dia punya kadar resistance itu sangat berbeza. Makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin cerah lah. Okay, makin tinggi, makin cerah. Okay, so okay, ini eksperimen ni dia punya
langkah berjaga-jaga. Okay, so precaution. Okay, so precaution kena ada juga. Okay, takut dia tanya masa awak dalam exam amali nanti dia tanya apakah dia punya langkah precaution. Elektrik ni boleh jadi masuk dalam kita punya amali juga sebab barang-barang dia memang common. Ammeter, voltmeter, memang ada kat Makmal. So tak mustahil dia boleh keluarkan untuk amali SPM. Okay. So pastikan dawai bersambung dengan ketat. Disambungkan dengan ketat. Maksud ketat ni apa? Tightly connected. Tak ada, dia betul. Kalau clip betul-betul. Jangan clip. Okay. Tak kemas. Okay. Lepas tu elakkan parallax. Okay, ni biasa. Okay. Avoid parallax error. Okay. And taking the measurement of current and potential difference using voltmeter and ammeter. Okay. Lepas tu turn off switch. Kenapa kena turn off switch as soon as the reading is taken? Kenapa? Matikan switch sebaiknya baca diambil. Kenapa? Okey, siapa boleh? Wire panas. Okey, bagus ada. Okey, laju. Okey, sebab wire tu akan jadi panas. Confirm. Okey, kalau kita tambah current, dia akan jadi panas. Okey, memang cikgu pun banyak kali dah melecur kena wire tu. Nak yang halus tu kan. Wire yang halus tu lagilah. Okey, memang cepat panas. So sangat bahayalah. Okey. Bercala-cala lah tangan. Memang akan jadi kesan kalau kita tak hati-hatilah. Okay, di dawai yang halus tu. Okay, so apa-apa pun lepas ambil bacaan, tutup. Lepas ambil bacaan, okay, kalau tak guna switch pun, cabut salah satu. Okay, so kedai klip tu cabut wire tu, putuskan. Okay, putuskan. Selalunya cikgu tak bagi switch pun. Padahal salah sebenarnya. Okay, tapi nak cepat kan, nak jimat masa untuk awak sambung. Okay, so awak just putuskan sekejap. Okay, putuskan sekejap. Okay, apa fungsi rheostat? Yang ni cikgu cakap current flow. Okay, control the current flow. Okay, best buat eksperimen ni sebab apa? Okay, memang ada cikgu tak boleh ni lah cikgu, yang meter tak jalan lah. Dia memang macam-macam masalah. Okay, tu lah, tapi kita tak boleh masuk kelas kan. Okay, tak apalah. Okay, so yang ini dah dapat kita punya graph tadi. Apa yang you all nak kena buat? Okay, so nak kena buat apa? Kita kena ambil gradient. Kira gradient. Dah belajar kan? Daripada form 4 dah belajar. Okay. So cari gradient untuk konduktor. Okay. Tunjukkan dalam graph. Buat apa? Buat triangle. Nanti awak buat. Okay. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecurunan graph? Okay. Yang ni adalah apa? Resistance rintangan. Kenapa kita tak kira banyak-banyak tempat? Okey, sebab dia adalah directly proportional, berkadar langsung. Mana-mana tempat pun jawapannya sebenarnya kena sama. Okey, mesti sama. Okey, so nanti awak buat. Okey, yang ni untuk homework awak lah. Okey, homework awak. Okey, so nanti yang ni dalam textbook ada apa dia punya tadi kita dah sampai ni lah. Okey. Compare and contrast. Betul tak? Okay, kita banding dan compare. Banding dan beza kan? Banding dan bezakan antara konduktor ohm dengan konduktor non-ohmic. Okay, konduktor ohmic dia mematuhi hukum ohm. Okay, apa dia hukum ohm? Hukum ohm R equal to V over I. Okay. So, obeys Ohm's law. Okay, yang ni not obey. Tidak mematuhi. Kenapa? Resistor dia berubah-ubah. Resistance dia berubah-ubah. Dia punya apa tu? Apa tadi? Resistor apa? Ya Allah. Rintangan dia berubah-ubah. Okay. Kalau yang ini, okay, lagi apa? Bentuk graf. Garis lurus melalui asalan. Okey, bentuk graf dia yang ni pula melengkung. Okey, tu beza dia.
So bila yang ini pula directly proportional berkala terus, yang ini arus bertambah, beza upaya bertambah. So beza upaya bertambah. Lepas tu kecurunan dia pula berbeza. Kecurunan yang ni malah gradient dia constant. Okay, kalau yang ni kecurunan dia increase. Okay, yang macam cikgu tunjukkan, bila kita tengok tangent ni lah. Garis lengkung kan pakai tangent kan? Macam tu. Berbeza, makin lama makin tinggi. Rintangan mental punya wire tu akan meningkat. Yang ni dalam textbook. Okay, perbezaan daripada segi table lah. Lagi nampak kot. Okay, relationship dari proportional. Lepas tu, okay, yang ni rate of increase of voltage. Yang ni constant, yang ni increase. Kalau resistance sebab dia increase kan. Okay, lepas tu resistance constant kat sini. Yang ni increase. Okay, dia berbeza. Okay, berbeza. Okay, yang ni yang cikgu cakap tadi, kenapa mentol dia adalah non-ohmic. Okay, so dia, kenapa kita tunjuk ni V dengan I sebuah mentol berfilament tungsten. Dawai tungsten Okay, dawai tungsten yang digunakan dalam mentol merupakan konduktor ohmic. Dia konduktor ohmic, tetapi filament mentol bergelung. Bila dia bergelung, dawai filament menjadi panjang. Okey, apabila arus mengalir melaluinya bertambah, suhu dawai akan meningkat. Pada masa yang sama, rintangan juga turut meningkat, lampu akan menyala. Mula-mula tak menyala, betul tak? So bila dia, kalau dia hanya satu helai macam tu, okey, dia tak akan menyala pun. Okey, dia tak akan menyala. Tetapi bila dia bergelung panjang, okey, bergelung panjang, lepas tu dia punya gelung panjang, lepas tu suhu dia semakin meningkat lah sebab panjang kan. Okay, so dia tidak mematuhi dah hukum Ohms. Sepatutnya dia adalah konduktor ohmic sebenarnya. Kalau dia hanya satu dawai macam tu je. Okay, tetapi bila dia jadi filament, dia jadi bergelung, lepas tu halus dalam mentol tu, dia dah tak mematuhi hukum Ohm sebab dia bercahaya. Okay, dia menghasilkan haba tu. Haba yang banyak. Okay, selepas tu, okay, yang ni pun sama Okay, ini cikgu nak explain kenapa tungsten yang sebenarnya dia adalah konduktor Ohm. Okay, dia, tapi bila jadi filament, dia tak mematuhi hukum Ohm dah. Dia jadi non-ohmic. Okay. Bila jadi coil, dia jadi lain Okay, so boleh So awak ada berapa graf nak kena buat? Ada 2 graf. Okay, ada 2 graf. Okay, boleh jawab tadi What is ohmic conductor? What is non-ohmic conductor? Okay, so boleh discussion tu boleh jawab nanti. Okay, saya rasa nak buat report pun tak perlu kot sebab yang ni pun buat dalam ni sajalah. Yang penting graf. Okay, yang penting graf. Awak tunjuk kat saya graf nanti. Okay, next. Okay, dekat dalam teks, dalam modul awak pun ada comparison between ohmic and non-ohmic conductor punya table. Okay, ni. Okay, lepas tu dah sudah. Okay, kita masuk resistance. Okay, apa dia rintangan? Banyak ni rintangan ni. Okay, so rintangan. Apa dia rintangan? Okay, so rintangan kita, dia adalah, beza upaya, dibahagikan dengan arus. Okay, so dari mana datangnya rintangan ni? Okay, charge melawan rintangan apabila mengalir melalui konduktor. Okay, ni contohlah, benda tempat yang sempit, susah kan nak lalu. Okay, so itu dia punya, itulah dia punya maksud resistance tadi. Okay, so menyelesaikan masalah, sebagi sambungan litar, kombinasi bersiri dan selari. Okay, jom kita tengok. Okay, series circuit, parallel circuit. Okay, ini series, yang ni parallel. Okay, yang ni pun masa form 2 dah belajar, cikgu rasa tak ada masalah. Okay, so
kita ambil equation yang penting. Betul tak? Okay, yang ni banyakkan kira. Okay, mesti ada calculation. Okay, so apa yang beza? Okay, siapa yang awak ingat nampak kan? Okay, dekat kalau dekat series, current dia sama. Okay, tapi dekat parallel current dia untuk line ni, line tu dengan line yang ketiga, okay, third line ni lain. So, dia total semua kena tambah. Kita kena tambah. Tetapi untuk series circuit, tengok. Dekat R1 sama, dekat R2 sama, dekat R3 pun sama. Okay. So, bacaan emitter semua sama. Itu series. Macam mana nak ingat? Kalau saya nak ingat, saya tengok perkataan bersiri ni ada, series ni ada I kan? So, I dia sama je lah. Okay. So, lepas tu kita dah tahu voltage akan bertambah. Dia oppose lah. Oppose. Kalau I sama, voltage kena tambah. Okay, kalau kat sini I kena tambah-tambah, voltage equal. Okay, cuma yang berbeza betul-betul, okay, adalah dia punya resistance. Ingat kan? Okay, so resistance dekat series circuit kita tambah-tambah saja. Tetapi dekat parallel circuit kita akan jadikan 1 over R. Okay, berdasarkan awak punya knowledge lah, previous knowledge, okay, which circuit yang lagi better daripada segi resistance. Okay, kita nak less resistance. Yang mana yang bagus? Siapa boleh beritahu? Series ke parallel? Okay. So, Adam dah jawab. Okay, selari, parallel, Syafia, Salome pun jawab. Okay, so parallel lagi better. Bila awak kira-kira balik, sebenarnya kalau kita nak reduce resistance, kita sambung circuit tu secara parallel. Okay, lagi better lah. Itu kalau kita nak, kita punya circuit tu resistance lower. Tapi kalau kita nak resistance higher, untuk kegunaan benda lain ke, untuk memang memerlukan resistance higher, so kena pakai yang series. Okay, yang series. Lagi ada banyak lah. Advantage, disadvantage. Okay, comparison between karakter dia, kita boleh, awak dah belajar masa form 3. Okay, so cikgu tak nak ni sangat lah tekankan masa benda tu. Cuma nak tekankan calculation. Okay, pasal calculation. Okay, jom kita tengok simple exercise. Okay. So saya harap awak sempat lah salin semua. Boleh tak? Tempat tak? Danish, tempat tak? Sama tu sebab tu basic kan. Semua tahu boleh salin dalam textbook. Betul tak? Okay, boleh salin dalam textbook. Dalam textbook ada. Okay. So kalau yang ini berapa? Laju. A 35. Okay. B. Ni kena kira sikit kan. Sebab dia parallel kan. Okay, semua pegang calculator. Cikgu dah ada jawapan. Tapi tak tahulah, takut jawapan salah kan. Okay, tak dapat lagi. Salome 1.25. Okay. Okay, betul. Okay, next. Laju. Yang ni kita kira tutorial lah, Cikgu Mah ya. Tak masuk tutorial. Senang kan? Konon. Boleh je mana kan? Apa, kita dah masa last kan. Okay je. Okay. 34. Betul ke? Okay, yang ni macam mana nak buat dulu? Okay, yang ni kita kena settle down yang ni dulu. Okay, sebab ni form 3 dah belajar kan. Okay, lepas tu baru tambah. So dah berapa? 34. Siapa yang tak faham, tak ingat, okay, kena buat yang ini dulu. Macam kita kurungkan lah. Bila kita jawab darab dulu, kita kurungkan. Yang tambah tolak nanti dulu kan. So yang ini sama juga. Yang ini kita buat yang parallel ni dulu. Okay, so kita dapat 4. R parallel. Okay, ini. So next, D. Ramai ni lagi. Farah mana Farah? Fizan. Apa ni? Kalok mana? Jinghao. Apa yang saya ingat 5 nama tu je lah. Ming.
Ming tak ingat. Ho Ming. Ming Ho. Ming Ho. Ni 3 ada poin jawab tak? ni malah ni. Okay. Lagi. Giselle ada. Okay. Next. E. 2.3. Yuda. Okay, cantik Yuda. Okay, lagi. Banyak ni. F. 20. Okay, yang ni senang Kenapa ada 3 ohm kat situ? Tak ada lukisan dia. Oh, sorry. Okay, G. Unit tak ada diorang ni malah. Yuda je letak unit Unit. Tak apalah. Dia nak cepat tu. Ha. Okay, unit yang lupa tau. Sebab dia tak ada simbol ohm tu. Susah sikit. Kalau V tak apa. Ayo, dia Unit kata 5 objektif ohm. je kan. 5 ohm. Betul tak? 5. Okay, G 5 ohm. Okay, macam mana nak buat dulu? Okay, yang ini kita kurangkan yang ini dulu kan? Okay, kita kurangkan yang ini dulu. Dah tambah 9 tambah 3 jadi berapa? 12. 12 ni buat dulu baru tambah. Betul. Okay, baru tambah. Okay, lagi. Ini 25. Ini macam nak buat? 25 ni. Okay, yang ni parallel dia dengan yang ni. Okay, parallel dia dengan yang ni. 10 tambah 10. So yang ni jawapannya 10. Okay. I senang kan? Boleh faham kan? So okay, bawa je azan lah. Bawa jawab dulu Sama dengar ni apa? Mamalah kan? Malah? Ya saya. Dengar kan? Itulah rasa macam dengar ni azan. Tengah azan. Mamalah dengar kan? Okay, sambung. Mama tak dengar Dengar. Itulah rasa macam dengar berdengung tau sebab Mama kan buka speaker juga ni. Tu rasa macam berdengung tu. Maksudnya Mama pun kira dengar jugalah kan. Dengar. Tu dengar macam berdengung macam lain sikit. Okay, J. Ada orang jawab tak? J 14.67. 14.67 Okay, nampak dia buat macam mana? 1/10, 1/20. Kenapa 1/10, 1/20? Okay, yang ini tambah dulu. Ni
Yang ini tambah dulu. Lepas tu yang ni tambah dulu. Dah kita tambah yang ni jadi 20, yang ni 10. Okay. So lepas tu kita dapat 3/20. 3/20 tambahlah dengan apa? 3/20 kita nak dapatkan R, kita terbalik kan? Kan betul tak? Okay. So 6.67. Okay. Ini satu lagi yang cikgu nak ingatkan. Okay, memang awak dapat dalam fraction, yang nampak? Okay. Kalau parallel circuit mesti dapat dalam fraction. Tetapi tolong jangan jawab dalam fraction. Okay. So cikgu nak ingatkan, fizik tak ada jawapan fraction. Fraction adalah jalan kerja. Okay. Dalam bentuk per tu. Okay. Itu adalah jalan kerja. Okay, last sekali 14.67 ohm. Okay, betul. Okay, dah habis. So yang ni semua contoh di dalam buku teks. Okay, so awak dah hebat dah semua. Okay, boleh berjawab. Tapi yang ini tengok dia nampak, dia lebih nampak macam mana current tu flow lah. Okay, misalnya current tu flow. Yang ini mau tu voltage saya rasa dengan R. Tadi kita cari I, semua R. Yang ini kita nak cari I, kita nak cari V. Okay, untuk nampak untuk satu point dekat sini. Contohnya nak suruh cari kat sini. Okay, dia suruh cari yang ini saja. Okay, so nanti boleh tengok textbook macam mana cara nak solve. Okay, tapi basically guna apa? Guna equation series parallel tu. Okay, kena guna yang tu. Okay, so yang ini. Okay, combination tadi sama. Okay, cara yang sama, betul tak? Cikgu dah cakap tadi apa nak buat. Okay, lepas tu kita dah dapat dia second step 4 pula. Okay, ini pada yang tak ingat langsung ni. Okay, ni zaman form 2. Okay, so lepas tu dah settle yang tu, baru kita tambahkan. Sama-sama. Okay, semua sama. Okay, so beza keupayaan. Okay, tadi kita nak cari berapa ohm, berapa jumlah rintangan berkesan, effective resistance. Okay, apa beza efektif rintangan berkesan? Kenapa kita tak sebut rintangan je cikgu? Betul tak? Tapi sekarang awak dah kena sebut dia adalah effective resistance. Bukan rintangan saja, bukan resistor saja. Effective resistance sebab nanti awak akan belajar rintangan dalaman, internal resistance. Kita ada belajar, tambah lagi satu, internal resistance. So effective resistance ni the whole circuit. Untuk the whole circuit. Okay, so dalam soalan memang dia akan tanya apakah effective resistance. Kira effective resistance untuk circuit ini. Okay, next. Okay, arus yang mengalir melalui emitter I. Mana emitter? Emitter I pula. Betul lah, emitter yang ni lah. Okay, so emitter yang ni berapa? Okay, so dia tanya emitter yang kat situ. Dia boleh tanya kalau dia ada emitter kat sini. Emitter kat sini, dia boleh tanya. Okay, so lainlah cara kira dia. Okay, so kalau dia tanya emitter yang totally untuk semua, okay, yang berada di sebelah bateri, okay, so maksudnya macam mana nak kira? Okay, arus dia, okay, boleh guna V equal to IR terus. Dan effective resistance yang kita dah total tadi. Okay, sebab ini adalah total current through the circuit. Yang ini voltage lah. Okay, battery. Okay, beza keupayaan, potential difference. Okay, yang daripada battery, senang. Okay, lepas tu dia tanya, okay, R2. Okay, dia tanya soalan apa ni? Sorry, tak ingat. Okay, beza keupayaan merentas titik A and B. Mana? A and B. So, dia nak titik yang ini ke titik yang ini sahaja. Yang ini yang kadang-kadang kita jadi confused. Boleh tak kita guna V equal to IR? Yes, boleh. Tetapi R dia dah lain. Okay, R dia dah lain. Okay, nampak? R dia berapa? R dia bukan kita guna R 10 ohm ni. Tak. Yang ini overall. Okay, effective resistance untuk the circuit. Tapi R yang kat sini kita guna apa? Okay, rintangan dekat R2, okay, current dia 0.05. So 0.5 dekat R2. So R2 tu apa maksud dia? Okay, kejap Dia tulis kat sini tak? R2, R1. Okay, sorry.
Okay, so R2 tu macam mana nak cari? Okay, nampak R2 tu dekat bahagian A. Okay, ya, dekat sini 4, sini 4, betul tak? 1/4, 1/4, kita akan dapat berapa? Resistance kat sini, 2. Bila kita dapat 2 tadi, okay, kalau kita dapat 2, so kita masukkan, okay, masukkan dekat kat sini. So dia nak point ini dengan point ini, kita buat bahagian ini saja total resistance. Okay, kita tak guna yang 10 ohm tadi. Okay, so kena hati-hati. Bila dia kata from the point A to point B, contohnya point C to point D contoh. So kena total yang ini saja resistance dia. Current boleh guna tak? Current yes boleh guna. Okay, current boleh guna. Okay, through the circuit. Resistance saja tak boleh. Okay. Okay, boleh Okay, ni pun sama. Nanti try. Banyak kan, betul tak? Banyak jawapan. Okay, banyak latihan. Kau boleh try. Okay, nanti yang ni ada jawapan. Siapa tanya saya nanti saya bagi jawapan. Banyak ni latihan ni. Okay. Okay, saya nak teruskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Faktor that affect the resistance. Okay. So kita pergi dekat mana factor affect resistance. Okay, yang first, okay, apa kita bagi tahu, cikgu bagi tahu dulu, rintangan satu konduktor ialah, okay, ukuran kebolehan konduktor untuk, okay, menentang arus mengalir melaluinya. Measurement, okay, ability of conductor to resist, okay, current flow through conductor, through it. Okay, so apa dia? Okay, rintangan, resistance, in conductor is measurement of ability of conductor, okay, to resist, okay, current, okay, flow through it. Okay. Next, daripada formula V equal to IR ialah, okay, I berkadar apa? Berkadar dengan R. Langsung ke songsang? Memang korang memang tak ada mic Allah, dia orang ni tak tahulah malah. Kan? Perempuan memang tak ada mic Kamera tu okey lah, mic tu tak ada juga ke dia orang ni? Itulah pasal telefon boleh kot. Hai, hello. Korang dah tinggalkan cikgu kan? Okay. Langsung. Langsung, okay, bagus. Langsung ke? Betul ke? Salah. Songsang. Dengan R. Songsang lah. Dengan R sayang. Okay. Tak jawab. Buka mic salah pula cikgu ni. Aduh, ay. Tak, langsung tak nak jawab ni kan? Yang ni macam ni. Betul tak? Okay. So, kalau yang ni R. So, V sama dengan apa? R, V over I. Betul tak? Okay, so kalau I dengan R, nak buat macam mana? Okay, V akan jadi V over I akan jadi V over R. Macam tu. So, dia akan berkadar songsang ni. Dia bawah, dia atas. Songsang lah. Okay. So, apabila dengan rintangan besar, maka arus yang daripada equation ni. Okay, apabila rintangan R besar, maka arus yang melalui konduktor akan R besar berkurang. Betul tak? Yes, betul. Okay. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor? Mari kita lihat. Okay, salin. Length of conductor, cross-sectional area, ataupun diameter of wire. Okay, tapi cikgu rasa better kita fokus on cross-sectional area. Okay, bukan type of wire tau, type of material. Okay, so kita payah type lah, material of wire. Tak ada perkataan type tu. Material of wire. Selalunya kalau bahasa Inggeris mesti type tu yang menjadi masalah. So kita jangan sebut perkataan type. Kita terus sebut material. Okay, ni? Ini apa?
Ya Allah, tak boleh datang. Apa? Temperature. La ilaha illallah. Okay, temperature. Abang tengok juga dia. Dia sudah Suhu. lapar. Lapar. Aduh. Okay, so temperature, material of wire, cross sectional area. Ada 4. Laju tulis. Okay, saya tahu 5C laju semua. Bagus. Okay, kita tengok first. Okay, length of conductor. Okay, macam mana dia punya hubungan. Okay, the relationship R dengan L. Nampak ni L tau, length. Okay, semakin panjang, yang ni kan MV kan, yang ni kan RV. Okay, semakin panjang L, semakin tinggi lah resistance. Contohlah, lagi jauh kita punya kampung, lagi lah banyak halangan, banyak tol lah, macam tu lah. Ni kisah tak balik raya lah. Okay, tak balik raya. Okay, so next. Okay, kalau panjang, okay, resistance dia makin lama makin tinggi. Okay. So, relationship dia apa? Hypothesis yang itu. Rasa je lah. Boleh lah letak kat hypothesis tu. Right, then the relevant hypothesis for the factor affecting resistance. Okay. R pula. Length of conductor is directly proportional to resistance ataupun resistance is directly proportional to length. Okay, dah ambil Next. Kita tengok cross-sectional area. Okay, cross-sectional area. Cikgu sampai sini je. Nanti eksperimen tu kita bawa ke next class hari Khamis kan kita. Eksperimen tu kita settle down hari Khamis. Rabu cuti. Itu kan? Itulah cuti. Dah besok. So, okay, luas keranta rentas. Okay, kalau di dalam, okay, ini kita bagi terus dulu. Okay, dia terbalik. Okay, dia terbalik. Semakin besar ruas keranta rentas satu konduktor, semakin rendah dia punya rintangan. Contoh, kalau kita lalu jalan tikus dengan lalu jalan highway. Macam tu. Okay, mana lagi mudah nak lalu? Okay, dekat highway lah. Okay, walaupun banyak tol tapi tak sempit kan. Okay, kalau melalui lorong-lorong dalam persekutuan ni, dia jam lah banyak kan. So tapi kena, dia dah pro and con dia kena bayar ke apa kan. Tapi daripada segi resistor ni, mana yang dia punya resist tu lagi higher? Okay, dekat kawasan yang sempit. So kita panggil dia luas keratan rentas. Okay, A. Dia punya ni. Semakin besar, semakin rendah. Okay, so dia punya hubungan adalah inversely proportional to cross-sectional area. Okay, untuk dalam lab, okay, dalam lab, diameter dawai, okay, dia dikenali sebagai SW.G. Okay, so apa benda SWG tu? Okay, saya lupa. Okay, standard wire gauge. Okay, so dia dah ukur dengan dia punya gauge tu. Lepas tu kita dia nombor dia tidaklah 0.5, 0.315. Habis tu kalau nak pergi kedai ataupun orang-orang engineer ni takkan nak cakap, okay, dengar aku nak guna diameter 0.5 tak. Okay, so dia simplekan standard wire gauge ni dengan ukuran yang 24, 26, 38 tu semua tu. Okay, kita ada sampai 38 dalam lab. Okay, kalau 38 tu maksudnya lagi halus. Okay, daripada sini, table ni awak nampak. Makin besar nombor, ni makin besar nombor, makin halus. Yang ni besar, yang ni kecil. Yang ini kecil, yang ni besar. Nampak? Daripada SWG kalau besar nombor tu, maksudnya dia halus lah. Okay, paling thin. Okay, thickness dia paling thinness. Okay, so dia paling halus. Okay, so dia terbalik lah. Okay, tapi kalau kita ikut diameter ni, diameter memang nyata lah mm tu kan. Tapi sekarang ni kita bercakap mengenai apa? Cross sectional area. Yang ini bukan cross sectional area. Yang ini apa? Yang ini ialah diameter. So macam mana nak tunjukkan
cross sectional area tu. Alamak tak ada. Saya dah pergi buang pula. Okay, tak apalah. Nanti tengok dalam textbook ada saya. Saya dah terbuang. Okay. Awak kena cross sectional area dia akan jadi mm square. Macam tu. Mm square. Area kan. Wire tu kan bulat kan. Okay. So bulatan ni lah. Ataupun wire tu banyak. Dia dalam satu kabel dia banyak. Okay. So ini pun dikira cross sectional area. Dia satu bundle ataupun dia satu. Maksudnya lah. Okay. So yang ini cross sectional area. Ni area. Kita panggil area yang ni. Okay. So lagi besar, nampak? Lagi besar, lagi kita bagi. Okay. So nampak ni fine wire, thin wire pula, fine wire, okay, medium wire, thick wire. Kalau thick wire tengok, dia punya R, okay, bila V dengan I, ini V dengan I, R dia yang paling rendah. Okay, tapi kalau R dengan area, okay, R dengan area, dia inversely proportional. Bila inversely proportional, macam mana? Macam ni lah. Okay, macam mana kita nak jadikan dia garis lurus? R sama dengan 1/A. Baru dia garis lurus. Okay, boleh Okay, yang ini untuk cross sectional area. Selalunya dia akan masalah bila cross sectional area lah. Okay, student akan macam confused. Okay, dia akan macam confused. Tapi length tak boleh nak confuse lah. Length senang, makin panjang makin. Okay, material. Okay, so saya tak nak pakai type ni lah. Dia akan buat saya bergaduh dengan student saya. Betul tak, Cikgu Mah? Setiap tahun bergaduh dengan student pasal type tu. Okay, sebab apa? Dia tulis type of conductor. Okay, type of conductor tak boleh, salah. Okay, tapi bila cikgu explain dia tak nak dengar. Okay, yang ni buku kata boleh lah, cikgu marking. Okay, bila cikgu marking, cikgu tahulah kan. Okay, so tolong. Okay, kita kena ikut ni, material ni yang dia punya keyword, bukan type tu. Type it can be color, betul tak? It can be cross sectional. Okay, tapi ni kita fokus kepada material, bahan. Bahasa Melayu tak ada masalah. Jenis, jenis tak boleh juga. Jenis konduktor tak boleh. Kena ada juga perkataan bahan. Bahaya juga ni. Okay, jenis bahan konduktor. So keyword dia adalah bahan dan material. Okay, so daripada graf ini, siapa yang agak-agak awak rasa paling higher resistant? Bahan yang mana paling higher resistant? Maksudnya just kira, dia tengok apa kecerunan lah kan, kita estimate. Tengok apa? Cepat. Graf V over I. Farah. Hari ni Nichrome. Sanju mana? Dah apa? Dayana tak ada ini. Okay, nichrome. Okay, kenapa nichrome? Lia aku baru nampak. Kenapa nichrome? Apa reason ni awak kata daripada graf ni? Tadi Cikgu Mah dah cakap sikit, biggest gradient. Okay, bagus. Paling biggest dia punya gradient. So, nichrome yang paling higher resistance. So, dia paling cepat panas lah. Okay, dia paling cepat panas. Okay, so nampak constituent dia sedang-sedang. Copper yang kita guna untuk wiring sistem kita, betul tak? Okay, copper dia tengah-tengah, dia lower. Okay, yang silver boleh juga kita nak buat wiring. Tapi mahal lah kan. Copper ni dah lah murah. Okay, low pula resistant. So sebab itulah kita memilih copper sebagai wiring system dekat dalam kita punya rumah, kat mana-mana lah. Okay, untuk circuit kan, okay, kita guna copper. Okay, dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Okay, dan murah sebenarnya. Okay, murah. Okay, so next. Okay, rintangan konduktor berubah dengan jenis bahan konduktor. Okay, yang ini dia punya conclusion. Dia tak ada increase lah. Okay, dia changes, berubah. Okay, ini conclusion, hypothesis ataupun kesimpulan untuk jenis bahan. Okay, material. Resistance of conductor changes with
type of material of the conductor. Berubah mengikut jenis bahan konduktor. Bukan jenis konduktor, jenis bahan. Okay. Tolonglah ingat. Okay, jenis bahan. Okay. So wire nikrom rintangan dia paling tinggi. Wire perak rintangan dia paling rendah. Okay. So yang paling the best electric conductor, okay, with low resistance adalah silver lah dekat sini. Okay, dekat apa? Kita guna silver. Tapi silver mahal kan? Okay, silver mahal. Alright. Okay, satu lagi. Okay, suhu. Okay, semakin bertambah suhu sesuatu konduktor, semakin tinggi rintangan. Okay, apa yang menyebabkan suhu itu tinggi? Okay, mungkin kita punya our surrounding temperature. Okay, dekat overseas ada musim sejuk, ada musim panas. Dekat Emirates musim panas kan, padang pasir. Lepas tu kalau negara kita tak terasa sangat, mungkin tak terasa sangat. Tapi kalau kita guna terlalu lama, rintangan tu akan menyebabkan wire tu menjadi suhu dia akan meningkat kan. Bila semakin bertambah suhu, okay, increase the temperature, okay, of the conductor, lagi higher resistance. Sebab itulah kita kalau terlalu lama pun pakai selalu barang-barang elektrik ni pun tak boleh juga. Kita kena reduce dia punya suhu dulu. Okay, dia boleh increase the temperature of the conductor. Okay, so apa dia punya conclusion? Okay, current resistance is directly proportional to temperature of conductor. Berkadar teruslah. Yang ni sama macam length. Okay, sama macam length. Dia berkadar terus. Kenapa dia punya ni? Kita ingat. Patutnya berkadar terus. Okay, suhu ni kita tak buat sangat lah. Okay, dia tak tekankan sangat untuk suhu. Okay, yang penting awak tahu. Alright, yang ini eksperimen cikgu sambung hari Khamis. Okay, semua hari Khamis untuk apa tu? Eksperimen. Ini banyak ni. Mungkin dah banyak lah awak akan kena buat bukan report, apa? Ni. Apa? Kita kena buat assignment graph lah. Okay. So, okay, yang ini okay, nanti cikgu akan ajar juga macam mana nak jawab soalan esei. Okay. So, memang kita dah habis boleh dah jawab untuk soalan esei untuk topik elektrik. Okay, untuk topik elektrik. Kita tengok sikit. Nanti cikgu pilih yang mana satu soalan, cikgu akan bincangkan hari Khamis. Okay. So, okay, sekejap. Sabar dulu. Nak ambil attendance. Sini 81, selalulah letak sini dia sikit. Okay, 9 tambah 2. Okay, betul lah. 79. Sekejap takut saya buat dua komputer, takut ada orang tertinggal. Okay. Kenapa Farah kenapa? Oh. Oh, baru 81. Kejap saya buat lagi sekali. Mana tadi? Oh, mungkin ada yang double kot. Saya lah tu yang double tu. Okay. So, okay, thank you untuk hari ini. Okay, jangan lupa homework awak buat apa? Buat eksperimen yang ohmic dengan non-ohmic yang saya dah bagi result. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Mala. Okay, Mas. Terima kasih semua. Mala, on the way Mala Tadi yang pasal tu, dia bila budak tu submit tu, Okay. dia akan page last kali dia akan ni tau. Dia akan submit respon tu kan. Apa benda dia tulis tu, yang tadi mana ayat tadi. Okay. Yang Sam my respond. Budak tu. So maksudnya kita kena arahkan budak
Mesti klik yang tu. Oh, Yang tu last tu yang kena last klik. page Jangan lah. terus pangkah keluar je, jangan. Macam tu. Oh, okay. Sebab nanti rupanya sebab aku ada dalam grup ketua bidang tu Kak Han masukkan Ha. untuk apa-apa kan. Oh. Lepas tu banyaklah cikgu tanya macam tak dapat lah email, tak dapat budak-budak punya jawapan kan. Lepas tu rupanya kena klik yang tu. Bila kita tak jalan lagi tak tahu kan. Bila dah Tu jalan tu lah. ada banyak masalah rupanya. Macam mak pun itu dah duduk pening juga. Lepas tu, yelah macam mak baru forward link tu lah macam budak tak adalah pula tanya ke apa-apa. Tak tahulah kan. Tak ada Ya, sebab so masih malas. cikgu tu dah start semalam. Lepas tu dia macam dia Oh, tak dapat pun budak. result budak-budak tu. Macam tu dia tak Okay. dapat result. Okay, lepas tu kalau yang dah terlepas tu tak apalah. So kita tak dapat lah tengok dia punya markah ke apa. Cuma kita Oh. ni thank you Farah. Dah habis lah. Tu je lah. Okay Mala. Okay. Mala soalan on the way Mala Okay. Nak cakap. Aku pun tengah check. Yang sign sikit lagi sign nak siap. Yang Oh, Kak saya Tina melangkah punya. lagi. Sikit lagi. Ada lagi 3 soalan Lepas tu lagi. aku tak nak kacau kau pun. Malam. Tak apa biar buat kertas soalan budak ni. Okay. Okay Mala. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Okay.